Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain, akidah ataupun tauhid, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada perbahasan sifat wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kalau kitab Jawi yang lama ni halaman 25, 2 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini. Amin Allahumma amin.
Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalah-salahan ia Allah bagi segala yang baru. Baik, maka malam ni kita masuk pada dalil naqli, iaitu dalil ayat Quran berkenaan dengan sifat wajib bagi akal kita. Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ingat, berulang kali disebut apabila sebut sifat wajib bagi ataupun ayat wajib bagi Allah bersifat sekian-sekian, itu bukan maksud Allah yang menanggung hukum. Bukan Allah yang menanggung hukum. Itu maksudnya akal kita ni yang menanggung hukum. Hukum akal dia panggil. Wajib bagi, selepas perkataan bagi, ada, kalau dalam kurungan ataupun pada lebih yang terperinci, wajib bagi akal kita, wajib pada akal kita. Allah bersifat sekian-sekian. Yang ni Wahabi tak faham. Dia tak faham. Dia kata Ahlussunnah meletakkan hukum wajib kepada Allah. Jadi bila Allah tak bersifat sekian-sekian, maka Allah berdosa. Ini kesesatan Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata. Nah, baik. Kemudian maka yang keempat adalah sifat wajib bagi Allah, yakni wajib bagi akal kita atau wajib pada akal kita. Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Baik. Yang mana bermaksud Allah dengan makhluk tidak sama, berbeza, berlainan secara total, secara menyeluruh, baik pada zat atau sifat atau perbuatan. Maka didatangkan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Sekurang-kurang belajar, kena tahu dalil Quran. Kalau belajar tapi tak pernah dengar atau tak pernah baca, tak pernah dengar huraian dalil setiap sifat, belum menunaikan kewajipan fardu ain. Yang kata belajar tu iaitulah beserta mendengar akan dalil setiap sifat. Jadi sifat 20 ni tertegak atas nas. Sifat 20 ni tertegak atas ayat Quran, tertegak atas hadis, bukan falsafah. Seperti sebahagian fahaman yang mengatakan sifat 20 falsafah. Tambah pula dia kata falsafah Yunani. Ini semua nak menyesatkan atau menjauhkan kefahaman akidah yang benar. Baik. Maka dalil bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ini, iaitulah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud tiada sesuatu pun yang sebanding, setanding, setara, sekufu, sesama, setaraf dengan Allah. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, baik zat atau sifat atau buatan. Tak ada satu pun yang sama. Sama sikit je, banyak beza. Tu kita dah sebut kan. Akidah yang kata Allah dengan makhluk sama ni sikit je, tu berdosa besar. Sama Allah dengan makhluk ni 50%, 50% lagi beza, berdosa besar. Allah dengan makhluk ni banyak persamaan, sikit je beza, pun berdosa besar. Dah kalau Allah dengan makhluk sebiji 100% sama, murtad. Baik. Ada ke orang kata Allah dengan makhluk sama sikit aja? Ada? Tu yang kata Allah ada tangan tapi tak macam tangan kita. Allah ada muka tapi tak macam muka kita. Allah duduk tapi tak macam duduk kita. Allah turun tapi tak macam turun kita. Tu semua bawa pada persamaan Allah dengan makhluk. Tak boleh. Cakap macam tu tak boleh. Tak kira siapa.
Jemput penceramah baik-baik. Mujur Johor sekarang sekat penceramah luar. Cuma berkenaan sekat penceramah luar ni, kalau yang memang asatizah setakat ustazah tu kena hati-hatilah. Tapi kalau jemput ulama besar, itu tak payah hati-hatilah. Dah memang terbukti dia ketua ulama Fatani seperti Baba Ismail Sepanjang, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Wadi Anwar, Baba Ghazali Sekam, Syekh Zainul Asri, banyaklah luar Johor kan. Baik. Syekh Abdul Rauf, tu Negeri Sembilan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, itu dalilnya. Jadi tuan-tuan, malam ni dah cukup 4 sifat belajar dan cukup 4 dalil. Tapi tak hafal kan? Hafal sunat, tak wajib. Okey? Apa dalil wujud? Ustaz hari tu syarah saya dengar lah, tapi tak hafal lah. Selesai lah. Dan menunaikan kewajipan. Kalau hafal, lebih baik dapat pahala sunat. Kalau tak hafal, tidak mengapa. Laisa kamitslihi syai' ni ada dalam lagu Asmaul Husna. As-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat tadi sampai syai' aja. Kalau habiskan wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Tu dalam Asmaul Husna, as-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma sholli. Dia menyanyi, dia reti. Rupanya dia tak tahu ada dalil kat situ. Okey? Jadi Allah tidak menyerupai sesuatu. Sesuatu tu boleh dengan maksud alam, boleh dengan maksud makhluk, boleh dengan maksud segala yang Allah cipta. Allah tak sama. Kalau kata ada rupa, makhluk ada rupa, Allah tak berupa. Habis Allah kan maha kuasa. Nanti dalam syurga Allah merupakan diri dia, menjelmakan diri dia, membentukkan diri dia. Rupa bentuk ni sifat makhluk. Allah kat syurga tak bentukkan diri dia, tak rupakan diri dia. Kita melihat Allah dengan hakikat melihat, hakikat basirah yang wallahu a'lam bagaimana. Tak tahu. Tanpa arah, tanpa cara, tanpa tempat. Kita bertempatlah dalam syurga, Allah tidak. Baik. Maka jangan samakan macam itu. Jadi Allah ni, Allah Maksudna Muhammad tidak seperti makhluk, tidak berupa. Baik. Itu tentang ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, atau lebih ringkasnya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Dah kata Allah maha kuasa, kenapa Allah tak boleh bentukkan diri dia? Kenapa Allah tak boleh rupakan diri dia? Allah maha kuasa. Ingat, kuasa Allah tu nama dia Qudrat. Sifat Allah yang ketujuh dalam sifat ma'ani. Dalam sifat ma'ani, sifat yang pertama dalam 20 sifat, dia yang ketujuh, Qudrat. Qudrat Allah tak kait dengan perkara wajib pada akal. Qudrat Allah tidak terkait dengan perkara mustahil pada akal. Mana perkara wajib pada akal? Wajib pada akal kita Allah wujud. Maka ada yang kata Allah dengan kudrat dia mencipta diri Allah. Allah yang mencipta diri dia. Itu sesat, berdosa besar, boleh jatuh kafir. Tak ada yang mencipta Allah. Dan Allah pun tak cipta diri dia sendiri. Kerana Allah tiada permulaan, tiada penciptaan, iaitu qidam. Dah mustahil pada akal. Mustahil Allah tu berupa, berbentuk, bertempat. Maka kudrat Allah tak boleh kait dengan perkara mustahil. Dengan kudrat Allah, Allah akan tempatkan diri Allah dalam syurga, membentuk dan merupakan diri Allah, menjelma dalam syurga. Tak. Kudrat Allah tak terkait perkara wajibat dan mustahilat. Dia hanya terkait pada perkara jaizat, iaitu perkara-perkara harus, yakni makhluk ni. Allah boleh cipta makhluk, boleh matikan makhluk, boleh tiadakan makhluk. Itu kudrat Allah. Tak kait dengan perkara-perkara wajib bagi Allah atau mustahil. Baik. Macam kita dah buat contoh kan dulu. Kita tak boleh kata kalau macam tu Allah tak boleh rupakan diri dia, Allah lemah.
Tak boleh kata macam tu. Sebab apa? Sebab kekuasaan Allah tidak terkait perkara mustahil. Kita tak boleh kata Allah lemah sebab tak boleh membentukkan diri. Okey? Itu pada sifat ketuhanan. Kalau pada contoh makhluk, kita tak boleh kata gajah lemah sebab tak boleh menjahit. Nah, orang gila je kat macam tu. Gajah lemah. Binatang besar tu kau kata lemah. Lemah lah. Misal, tak boleh menjahit, tak boleh panjat pokok kelapa. Gajah lemah ke kau gila. Jadi Allah, kudrat dia bukan pada sudut perkara wajib atau mustahil, perkara harus sahaja. Baik. Kadang-kadang kan kita terpinga-pinga. Contoh dia kata, Tuan Imam, Allah Maha Kuasa kan? Betul? Kudrat kan? Ya. Kenapa Allah tak cipta Tuhan lagi satu? Kan Allah Maha Kuasa, patut boleh cipta Tuhan lagi satu. Tak, Allah tak cipta Tuhan lagi satu. Habis kata Maha Kuasa. Yalah Allah Maha Kuasa. Habis tu kita pun terdiam. Apakah kekuasaan Allah tu terhad? Tak. Kekuasaan Allah tu bukan terkait perkara mustahil. Mana perkara mustahil? Allah berbilang, Tuhan berbilang, itu mustahil. Jadi kalau kait dengan perkara mustahil, kudrat Allah mencipta Tuhan lagi satu, bila berbilang maksudnya lemah. Bila lemah, Allah bukan Tuhan. Okey? Baik. Maka itu dalil naqli, iaitu dari Quran. Laisa kamithlihi syai', tiada sesuatu yang sebanding dengannya, dengan Allah, baik pada zat, sifat atau perbuatan. Surah apa ni? Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-11. Dan satu lagi dalil ayat Quran, surah ke-112. Surah apa? 112 surah apa? Quran 114 surah. 112 surah apa? Saya saja tanya tu sebab ramai yang dah sampai Madinah. Ada dah sampai Madinah, ada dah sampai Jordan, ada yang dah sampai Mekah, ada yang dah sampai Syria. Tu saya tanya, suruh balik ke Taman Sentosa semula. Jangan lari lama-lama. Tu saya tanya. Dah lah orang tak ramai cuti sekolah. Saya je kat Taman Sentosa ni. Yang lain semua pergi berantau ni, pergi mana? Baik. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kalau belajar tajwid tak boleh kufuan, jangan laju sangat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kufuan sebenarnya kaf dhammah, fa dhammah, kufuwan, bukan kufuan. Jadi jaga kalau baca tu, jangan terlampau cepat sangat. Biar zahirkan lebih-lebih lagi jadi imam, biar zahirkan kufuwan ahad, biar jelas. Baik, kufu tu sebanding, setara, sama. Kufu ni sebanding, setara, sama, seumpama, tu kufu. Jadi dua dalil malam ni kita bentang. Pertama surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu yang sebanding Allah. Yang kedua surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, iaitu tiada yang sekufu dengan Allah, tiada yang sebanding dengan Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 4. Baik. Selesai dua dalil Quran. Kemudian dalil surah Al-Ikhlas ni juga berkait dengan hadis, iaitulah hadis ni maksud kata sirah, berkait dengan satu sirah, iaitu asbabun nuzul, sebab turun ayat surah Al-Ikhlas. Sebab turun surah Al-Ikhlas iaitulah suatu hari seorang musyrik bertanya dengan Rasulullah SAW, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berjumpa Rasulullah SAW, dia kata Ubay bin Ka'ab menyebutkan sesungguhnya orang-orang musyrik meminta kepada Rasulullah SAW. Orang kafir minta pada Rasulullah, apa dia? Sifatkanlah Tuhanmu kepada kami. Sifatkan Tuhan kau kepada kami, iaitu ceritakan tentang Tuhan kau kepada kami.
Lalu turun surah Al-Ikhlas 4 ayat. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu esa, iaitu tunggal. Yang kedua, Allahus samad, tempat sandaran sekalian alam, sekalian makhluk, tempat bergantung sekalian makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, atau tidak diperanakkan dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tiada yang sebanding dengannya. Tu hadis riwayat At-Tirmizi. Sebabun nuzul tu hadis yang mengisahkan tentang turunnya surah Al-Ikhlas, kisah dalam sirah tu daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, selesai. 3 dalil malam ni. Dalil yang ketiga hadis tu kait dengan surah Al-Ikhlas balik. Jadi kerana itulah surah Al-Ikhlas ni fadilat membacanya, pahalanya seperti 1/3 Quran. Kenapa? Kerana 4 ayat surah Al-Ikhlas tu sangat solid berkenaan akidah. Maka surah Al-Ikhlas itu menjadi seolah-olah wakil kepada penceritaan akidah pada 1/3 Quran. Jadi Quran ni sebenarnya fardu ain, 1/3 tauhid, 1/3 fiqh, 1/3 tasawuf. Kita tak nafilah dengan sirahnya, dengan tafsirnya, apa semua dalam Quran juga. Tapi tunjang utama dia 3. Jadi surah Al-Ikhlas tu ibarat 4 ayat solid berkenaan tauhid atau akidah tu menjadi lambang wakil kepada keseluruhan perbahasan akidah dalam Quran. Sebab tu siapa baca surah Al-Ikhlas 1/3 pahala, 1/3 Quran. Ibarat membaca 1/3 Quran. Maka siapa baca 3 kali, pahala seperti khatam Quran. Seperti bukan sama dengan orang khatam. Tak sama. Hakikatnya pahalanya tak sama. Seperti, maksud kata nak menggalakkan. Baik. Maka kalau tuan-tuan haji, ayah-ayah semua baca surah Al-Ikhlas setiap malam 3 kali, setiap siang 3 kali, sehari 2 kali khatam. Orang dengar, hebat. Sehari 2 kali khatam, 30 juzuk malam, 30 juzuk siang. Tak, rupanya dia baca surah Al-Ikhlas je. Tak sama. Pahalanya, fadilat insya-Allah dapat. Tapi hakikatnya tidak sama. Baik. Pada sudut dalil akal tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dalil akal ni nak membawa kita kepada berfikir. Berfikir apa? Dalil logiknya. Allah tak serupa dengan makhluk. Dalil akal ni kita akan bawa satu persoalan kalau atau jika. Apa dia? Kalau Allah ataupun jika Allah serupa dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kan Allah dengan makhluk beza. Itu kita peganglah sifat wajib bagi akal kita, ataupun sifat wajib pada akal kita. Allah bersifat berbeza dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Lalu kita, atau bukan kita, lalu ada orang mengatakan sama, kerana Tuhan begini. Lalu kita nak tolak dengan Quran hadis, boleh. Tapi bila kita nak berfikir pada sudut akal, maka pada sudut akal, kalau Allah serupa dengan makhluk, kalau Allah serupa dengan alam, sama ada serupa tu sedikit ataupun banyak, nak ceritanya ada keserupaan, ada persamaan, maka tentulah Allah itu adalah makhluk juga. Allah dengan makhluk tak boleh sama, walau sikit pun tak boleh sama. Kalau ada sikit je persamaan Allah dengan makhluk, maksudnya Allah pun makhluk juga, bukan Tuhan. Okey? Sebab tu Allah tu tak ada pencipta, tak ada permulaan. Siapa kata Allah ada mula, ada yang cipta, sama dengan makhluk, maka hilang sifat ketuhanan dia, maka dia jadi makhluk. Kalau Allah makhluk, macam mana pula? Kalau Allah makhluk, kita semua tak ada lah. Jadi kalau Allah makhluk, kita semua tak ada. Dah makhluk, mana boleh cipta makhluk? Masalahnya kita sekarang ada tak? Ada. Jadi Allah tu, iaitu Tuhan yang bersifat berbeza dengan makhluk.
Jadi menafikan Allah tu ada pencipta iaitu qidam, dan menafikan Allah itu binasa iaitu baqa. Kerana lawan qidam apa? Lawan qidam hudus iaitu baharu. Baharu ni sifat makhluk, ada pencipta. Lawan baqa fana iaitu binasa. Maka binasa pun sifat makhluk. Maka ada permulaan dan ada binasa, ada pengakhiran adalah sifat makhluk. Maka Allah berbeza. Allah tiada permulaan dan maha kekal abadi. Ini membuktikan bahawa Allah bukan makhluk. Baik. Kesimpulannya, Allah itu pada akal kita mesti, pada akal kita mesti Allah bersifat mukhalafathu ta'ala lil hawadith. Mustahil mumasalah lil hawadith, iaitu bersamaan Allah dengan makhluk. Selesai situ. Baik. Kemudian di sini ada nasihat. Ulama bagi nasihat kat kita. Apa dia? Cara nak hindarkan bisikan iblis dan setan. Okey? Setan boleh itu syaitan. Setan Cara menghindari bisikan iblis dan setan. Di dalam Tuhfatul Murid dan Syarah Tijan Ad-Darari, ini nama kitabnya. Baik, saya terus kepada isi yang kita nak sampaikan. Suatu bisikan yang kata Allah ni entah ada rupa tak. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pegang bab akidah, tuan-tuan pegang bab tauhid, pegangan iman ni mesti muktamad, mesti putus, mesti yakin 100%. Jangan ada berkalau-kalau Sebab ada satu penceramah, dia dah lah kejap Deh. Selesa sikit. Pening kepala, ketat sangat. Ada satu penceramah, dia sebut tentang Allah gini. Ni bahaya ni, orang jahil bagi ceramah. Di ceramah dia kata apa? Tuan-tuan, kita tahu Allah ni tidak bertempat, Allah ni tidak berupa, tak sama dengan makhluk. Allah ni tidak bertempat lah. Okey? Ataupun tidak berupa, tidak berbentuk. Tiba-tiba tuan-tuan, bila kita mati ke akhirat nanti, rupanya Allah berbentuk. Macam mana? Dia kata gitu. Dia kata Allah tu tak ada rupa, tak ada bentuk, tidak bertempat. Tapi katalah kita mati ke akhirat esok, rupa-rupanya Allah bertempat, berupa, berbentuk. Macam mana tuan-tuan? Tu akidah dia duduk dalam dosa besar tu. Sebab masih ada kalau. Dia tak putus, dia tak muktamad. Masih ada kalau. Ibarat kata dalam hati tu, ni entah besok mati ni, entah Allah berupa katnya tak. Nampak? Tak putus tu. Tak jazam. Tu maksud jazam. Putus, muktamad, yakin 100%. Tidak goyah. Jadi bila orang kata entah Allah gini, entah, mulut ni jahat aja. Entah kepala otak kau, entah. Mana boleh entah? Putus dah akidah kita Allah tak berupa, tak bertempat, tak berbentuk. Tu menyerupai makhluk. Mana ada entah? Marah. Marah ni akidah ni. Tapi saya bukan marah tuan-tuan. Penceramah tu dia bawa was-was akidah pada pendengar. Astaghfirullahalazim. Tak ada jangan berkalau-kalau. Ini bisikan setan. Tengah duduk kat traffic light, balik sembahyang isyak sekejap lagi, Allah tu tak sama dengan makhluk. Tantah ke akhirat esok Allah sama dengan makhluk, macam mana tu lintasan tu. Maka bila lintasan macam ni, Allah tu berbentuk ke, berupa ke, berapa, adalah nak kata Allah tu sama dengan makhluk, maka hendaklah seorang itu Allahumma salli ala Muhammad berpegang dengan ayat tadi. Apa ayat tadi? Laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan sesuatu. Pegang ayat tu, ayat Quran tu.
Jangan entah kau ayat Quran pun kau entah, jatuh murtad nanti. Nah, tengah terlintas tu ataupun tak ingat ayat Qurannya, yang diingat maksud ayat Quran tu, Allah tidak sebanding tidak ada sesuatu yang serupa sebanding dengan Allah. Tak ada. Jadi dia pun teringat benda tu, ya Allah tak menyerupai sesuatu. Astagfirullah. Itu nafi tu. Habis yang lintasan tadi berdosa tak? Tak. Itu memang lintasan syaitan. Nah, jangan dilayan. Kalau dilayan jatuh dosa besar. Baik. Okey. Jadi Allah tak serupa tu secara total 100%. Jangan kata astagfirullah, apa aku ni dalam hati aku macam ni. Tak ada. Allah dengan makhluk, Allah tak serupa dengan makhluk. Allah tak serupa dengan sesuatu. Tapi kalau sikit tu ada lah. Pun jangan. Sikit pula itu tak ada. Nah. Kalau sikit berdosa besar, banyak pun berdosa besar. Sama rata, sama pun berdosa besar. Kalau 100% sama, murtad. Baik. Kemudian kebaikan memahami sifat keempat ni. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah dengan makhluk secara total berbeza. Nah, Allah dengan makhluk secara total berbeza. Apakah dia? Satu sudut keimanan, itu kewajipan kita. Tapi ada satu sudut kebaikan lagi di samping tu. Apa dia? Kebaikan dan manfaat kita berpegang dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ini, iaitulah tatkala kita sekira-kira ada jodoh bertemu. Bukan ada jodoh lah, tak nak lah ada jodoh. Sekira-kira kita ni bertemu dan hidup pada zaman Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau kata ada sikit sama ke, 50%, 50-50 sama ke, atau banyak sama sikit beza ke, ini semua kalau jumpa zaman Dajjal, Dajjal depan mata, tidak hairan kalau dia mengikut Dajjal. Nabi dah pesan kan, ada satu riwayat, di zaman Dajjal nanti ada seorang yang beriman, yang kuat imannya, lalu dia keluar rumah ingin memerangi Dajjal. Tatkala dia sampai di hadapan Dajjal, dia terus mengikut Dajjal tanpa sempat berlawan apa-apa. Nampak? Jangan main-main. Bab akidah. Kalau surah Kahfi itu aksesori. Macam tuan-tuan pakai kopiah, pakai jubah. Nah, itu aksesori. Sunnahnya. Maksud kata pahala sunat. Kahfi itu pahala sunat. Nak bermanfaat fadilat perkara sunat, apa fadilat surah Kahfi? Akan diberi cahaya daripada Jumaat ke Jumaat, akan selamat daripada fitnah Dajjal. Itu manfaat-manfaat surah Kahfi, itu fadilat-fadilat dia tu. Nak dapat manfaat tu, kena selesai yang fardu dulu. Yang fardu dia apa? Mempelajari ilmu asas akidah yang kita sedang bicara. Nah, baik. Jadi dia punya manfaat kita berpegang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitulah dengan iaitulah manfaat dia ketika bertemu Dajjal, insya-Allah kita terselamat daripada fitnahnya. Setara mana pun sihir dia hebat, insya-Allah kita takkan terpengaruh. Sebab apa? Pegangan akidahnya kuat. Nah, sembahyang cukup belum tentu. Berapa ramai sujud, akidah Allah kat langit. Berapa ramai rukuk, akidah Allah kat arasy. Berapa ramai sembahyang, wirid, akidahnya Allah ada tangan, ada muka. Semayang tapi masih berdosa besar. Kerana apa? Akidah yang menyeleweng. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Selesai situ. Kemudian dia ada sebut sikit pasal Dajjal. Kita sebut sikit buat hilang ngantuk. Buat kita dengar sedikit sebanyaklah tentang rupa paras Dajjal. Ni rupa paras Dajjal ni jangan kita dengar kita sama dengan member kita pula. Bukan Okey, baik. Dajjal adalah seorang pemuda. Dajjal adalah seorang pemuda
Dalam ni dia tak sebut tentang sedikit tentang nasab Dajjal. Nasab Dajjal ni bapa dia raja bomoh, ahli sihir. Mak dia perempuan bukan perempuan yang dinisbahkan jahat lah. Tapi dia bukan pelacur, tapi dinisbahkan jahat. Cuma mak Dajjal ni dalam kitab Syekh Fahmi Zamzam tu ada sebut keterangan sedikit sebanyak. Mak Dajjal ni buah dadanya besar. Buah dadanya besar. Jadi ini di antara simbol. Dia buah dada besar ni bukan maksud kata perempuan yang buah dada besar kita nisbah jahat, bukan. Maksud kata yang normal besarnya tak apalah, tapi yang suka nak membesar-besarkan buah dada. Sebab terpengaruh dengan barat. Buah dada kecil macam tak ni lah, nak buah dada besar. Baik-baik. Bimbang tersama dengan mak Dajjal. Nak sangat buah dada besar tersama dengan mak Dajjal. Itu salah satu ciri. Dan dinisbahkan juga dengan ciri pelacur. Tu. Itu mak bapak Dajjal lah. Dan ibu bapa Dajjal ni bersetubuh ketika ibu Dajjal ni sedang haid. Sedang haid, tengah berdarah-darah tu bersetubuh. Lahirlah Dajjal. Tu sedikit sebanyak dia punya nasab. Baik, maka Dajjal ni seorang pemuda yang tidak berjanggut dan tidak bermisai. Susah khabar, ada tak janggut, ada tak misai. Dia gini, kita kalau member tak ada janggut, tak ada misai, jangan kita kata macam Dajjal. Tu saya kata jangan samakan member kita. Nak ceritanya, sekira-kira ada misai sikit, okey lah. Sekira-kira ada janggut sikit, okey lah. Misai dengan janggut mana afdal? Afdal janggut sebab janggut tu sunnah. Misai ni sunnahnya bela nipis. Saya tak boleh. Saya jenis berserak, tak lawa. Jenis kalau bela, orang nampak ustaz ni mati bini ke, macam tak semenggah aja nampak. Dia tak teratur macam misai tu imam. Sealur je kan. Ini dia bersepah. Lepas tu kalau bela jadi gatal. Jadi saya memang licin. Sunnahnya dalam hadis riwayat Nabi sebut belalah janggut dan nipiskan misai. Itu terjemahan yang tepat. Ada ustaz dia terjemah cukur. Belalah janggut dan cukurlah misai. Bukan cukur, nipiskan misai. Jadi Nabi ada misai sedikit, nipis. Habis kalau bela tebal ustaz, harus selama mana tidak menutup bibir yang atas. Kalau sampai menutup bibir atas makruh, kerana menyerupai penyembah api, agama Majusi. Baik. Maka yang tak ada misai, tak ada janggut ni boleh, harus. Cuma pada sudut cukur misai harus, cukur janggut. Janggut ni kalau kita trim, gunting, harus. Tapi kalau kita cukur licin, pandangan muktamad mazhab Syafi'i haram. Muktamad. Pandangan dhaif mazhab Syafi'i makruh. Maka bagi polis ataupun askar yang tak boleh bela janggut, dia kena cukur habis, sandar pada makruh. Yang kita sandar pada haram. Tapi kalau tiga mazhab, Hanafi, Maliki dan Hanbali, haram. Potong pun haram. Trim sikit tu tak apa. Tengok janggut dia macam buah nangka ni. Pasal haram cukur. Kita ada dua. Pertama makruh, kedua haram. Baik. Maka sekadar-kadar sikit. Jadi bila kita nampak pun tak ada janggut, boleh jadi tak tumbuh. Maka jangan kita kata dia cukur. Tanya dulu. Ataupun 3-4 lai je, untung ada. Bila tak ada, tu pun dia kata, Ji, tu janggut ke bulu ketiak? Hajar. Dia sindir orang tu. Tu janggut ke bulu jagung? Macam-macam dia sindir. Tak baik. Tu sunnah tu. Biarlah ada 3-4 lai sekalipun. Baik. Jambang kalau cukur harus. Dia tak termasuk janggut. Janggut ni yang bawah bibir ni sampai sini. Jambang kalau cukur harus. Dia macam misai. Baik. Cuma yang berjanggut, macam tu kan, janggut dia kemas tu, dia okey. Ini kalau berserabai gitu kan, orang tengok pun nampak menyampah dan tidak menggambarkan personality Rasulullah SAW. Rasulullah ni orang tengok orang terpegun. Orang tengok kekemasan dia, dia ni siapa lah? Orang kafir tengok jadi terpegun.
Setengah riwayat kata bila tengok Rasulullah tak kenal, berdebar-debar. Siapa dia ni? Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kuda, orang kafir boleh masuk Islam. Nampak Rasulullah SAW naik kuda tu, ada seorang kafir masuk Islam. Kita naik motor tahun-tahun, seorang kafir tak masuk Islam. Nah, tu. Okey, baik. Berkenaan dengan misal dan janggut tadi, kalau lelaki yang mukanya jambu, sini tak ada, sini handsome banyak. Jambu ni dia seakan-akan perempuan tau. Jambu ni bahasa Kelantan sebenarnya. Jambu kan? Jambu ni bahasa Kelantan dengan tu sebenarnya. Dia cantik dia. Kalau tak ada misai, tak ada janggut tu, macam baby face lah gitu. Kau orang tengok macam ada rupa-rupa perempuan. Kalau pakaikan tudung, orang kata perempuan. Jadi lelaki yang macam ni dipanggil amrad. Amrad ni eloknya dia ada misai atau janggut atau dua-dua, supaya nampak kelelakian dia. Dia bukan nak jadi pondan, tapi muka dia lembut. Biar dia ada janggut atau misai atau dua-dua. Sebab kalau dia cukur semua habis, dia nampak jambu tu, tu bila nampak jambu tu tak ada misai, tak ada janggut, ulama terbahagi beberapa hukum. Ada yang kata makruh tengok, ada yang kata haram tengok dengan bersyahwat, ada yang kata haram bersalam. Walhal sesama lelaki, tapi dia muka dia macam tu. Jadi jaranglah ada lelaki macam ni. Jadi kalau rupa dia lembut, rupa dia tu seakan-akan perempuan, eloknya dia bela misai ataupun janggut, ataupun dua-dua. Baik. Dan Dajjal ini ada dua mata. Yang katun satu mata tu semua tu simbolik buta sebelah ataupun rosak sebelah. Kalau dalam riwayat ni dua-dua mata dia rosak sebenarnya. Cuma satu tu boleh melihat, satu lagi tak boleh. Dia bukan satu mata kat dahi tengah tu. Dahi dia kat farah, bukan mata sebiji situ. Mata dia dua. Lord of the Ring ada mata gitu. Tu semua simbolik. Maka Dajjal ini pada mata sebelah kiri, sebahagian riwayat mengatakan rosak atau buta. Sebahagian riwayat kata tak buta, tapi rosak seperti kismis yang kecut mata kiri. Kismis kecut, kecil, rosak dah mata. Dan mata yang sebelah kanan pula bergelumang dengan darah dan ditutupi dengan kulit yang tebal. Ni kulit belah kening ni menggelebir jatuh ke bawah. Hodoh. Hodoh. Menggelebir dan jatuh. Dan di antara kedua matanya ini di dahi dia ada tertulis kafara, iaitu kufur. Hanya orang beriman yang dapat baca kafara. Kafara, orang beriman yang dapat baca. Maksud beriman di sini, imannya sah, bukan menyeleweng, bukan murtad. Tu belajar tauhid ni. Sekarang salah pegangan iman, tiba zaman Dajjal, na'udzubillah min zalik, minta kita matilah. Jangan minta tempuh, jangan berani sangat. Bukan kita takut apa, fitnah dia terlampau besar. Iman kita kulit bawang lagi tebal. Tengok kulit bawang. Kulit nak bawang nipis lah Ustaz. Iman kita lagi nipis. Jangan perasan lah tebal. Jadi minta jangan tempuh kalau boleh. Kalau tempuh, minta Allah selamatkan kita. Jadi orang beriman walaupun dia tak tahu baca, buta huruf, buta kayu, kata Pendekar Mustar. Buta huruf, buta kayu, tak kerti apa. Tapi bila dia beriman dengan iman yang sahih, baca kafara dekat dahi Dajjal tu nampak. Dia orang terpelajar, dia seorang mufti, dia seorang maulana, tapi akidahnya menyeleweng. Dia tak nampak kafara kat dahi Dajjal tu. Ingat, Allah nak suruh beramal soleh. Beramal soleh ni kita ambil dua fardu ain, fiqh dan tasawuf. Tu amal soleh. Sebelum Allah suruh beramal soleh, nak amal soleh tu bermanfaat, fiqh dan tasawuf ni wajib. Nak kedua ilmu ni bermanfaat, syarat pertama dia apa? Aqidah. Kerana Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu wa amilus solihah. Alladzina amanu, iman dulu, baru wa amilus solihah, amal soleh.
Amal soleh sahaja, fiqh tasawuf dia belajarlah. Untung dia belajar, kalau tak belajar lagi berdosa besar. Fiqh tasawuf dia amal dan ada ilmu, akidah menyeleweng, habis. Tu kata tadi, semayang tapi akidah Allah bertempat, Allah berupa. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Kemudian di dahi Dajjal ini menurut riwayat ni, di dahi Dajjal itu ada tanduk yang pecah. Ada tanduk yang pecah. Dan dari tanduk itulah keluarnya ular-ular dan rambutnya seperti ranting-ranting pokok. Baik. Rambut dia buruk lah, macam ranting pokok, bayang kan. Yang kata dekat kepala dia tu ada tanduk pecah. Simbolik tanduk pecah ni tuan-tuan, rasa ayah tengok Reza tahu kot. Filem apa? Dia bukan tanduk pecah, tanduk patah. Simbolik tu, filem Hellboy tu, tanduk patah tu. Nah, kita suruh duduk seronok tengok. Allah Rabbi. Tu dia punya jarum-jarum. Baik, sebab dia orang ni baca hadis buat filem. Kita tengok filem tak faham-faham. Baik. Kemudian maka ingatlah tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menafikan persamaan Allah pada 4 kategori. Yang ni saya sebut tadi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menafikan persamaan Allah dengan makhluk pada 4 kategori. 3 dosa besar, 1 murtad. Tuan di belakang tolong jangan main handphone. Jaga adab. Yang pertama, mathil ataupun syarik. Yang ini murtad. Dinamakan mathil ataupun syarik, itu 100% dia beriman Allah dengan makhluk 100% sama. Allah dengan makhluk sebiji sama. Ada ke Ustaz? Luar negara ada. Malaysia buat masa ni belum ada lagi. Kalau ada pun mungkin dah kena tangkap awal-awal. Luar negara ada. Kitab Arab dia hadiah kat orang. Mekah pula tu, hadiah. Buka, kita tak tahu baca Arab, tanya ustaz yang tahu baca. Dia baca soal jawab bab akidah. Soalan, adakah Allah bertangan? Jawab, ya. Bahkan Allah mempunyai 5 jari dan 5 kuku. Sebiji makhluk, murtad. Ni masuk kategori syarik atau mathil. Itu kategori pertama. Kategori kedua, syabih. Syabih, Allah dengan makhluk sikit sama, banyak beza. Sikit ya Allah dengan makhluk sama. Ni namanya syabih, berdosa besar akidah macam ni. Jadi fasik. Yang ketiga, nazir. Nazir, Allah dengan makhluk 50% sama, 50% beza. Ni nazir. Hukum berdosa besar juga. Namanya nazir. Yang keempat, nidun. Nidun, Allah banyak persamaan dengan makhluk, sikit aja beza. Maka ini namanya nidun, juga berdosa besar akidah begini. Jadi insya-Allah kita bagi, sebelum kita sambung, kita bagi laluan azan insya-Allah. Mana muazzin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik. Maka para ulama ada menyebutkan berkenaan dengan, berkait dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni juga, Allah tidak menyerupai makhluk. Maka para ulama mengatakan akidah kita akan selamat jika meninggalkan 4 soalan ini. Maksud dia 4 soalan ni hanya boleh tanya pada makhluk, tak boleh tanya pada Allah. Apakah 4 soalan itu? Dia berkait dengan di mana, bagaimana, bila dan berapa. Jadi 4 soalan ni kita akan kupaskan pada pertemuan akan datang nanti, insya-Allah. Tak boleh tanya di mana Allah.
Kalau ada orang tanya juga Ustaz, dia ada jawapan. Tapi orang yang telah belajar dan beriman dia tak tanya, kerana Allah tak tempat. Di mana, bagaimana, bila dan berapa. Kalau bahasa Sentosa ni where, how, when and how many. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.